Fasl. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sahbihi ajma'in. Ahata bil anwari min kulli al-ajanibi. Wahai abad Maulana Azim Ahlak. La hawla wa quwwata illa billah. Yallah, bismillah. Fasl. Fasl. Tayammumi wa yajibu tayammumu anil hadasil asghari wal akbari inda ajzi qawda itu an isti'malil ma'i bisababi faqadihi fi hadarin aw safarin walil marid wa idza kana fi badanihi jirahatun yadurru bihal ma'u wa sala sahiha wa tayammama anil jarihi fil wajhi wal yadaini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Hata bil anwari min kulli al-ajanib wa ayabati maulana azim na'alat wa la hawla wa quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. La hawla wa quwwata illa billahi al-'azim wa la hawla illa billahi al-'azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin ya rabbal alamin. قال فصل ويجب التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر عند العجز عن استعمال الماء. Semalam kita dah bagi takrif tayammum. Tak tayammum dia mat? Tak ada tayammum. Tak berapa hari lah. Nak berapa hari tak? Tak berapa hari. Isalut turabi ila al-wajhi wal yadaini. Wajhi biniyatin makhsusatin bisyara'ita makhsusah. Baca Ustaz Azam. Baca. Bisyara'ita. Bismilladzi la yansarif. Apa maksud dia? Iaitulah menyampaikan isal, yakni menyampaikan at-turabi, tanah. Menyampaikan tanah kepada apa syekhna? Kepada muka dan juga kedua tangan. Biniyatin makhsusah, dengan niat yang tertentu, dengan niat yang khusus. Bisyara'ita makhsusah, dengan syarat-syarat yang tertentu. Wadih? Dengan syarat-syarat apa? Yang tertentu. Hadza huwa ta'rifut tayammum. Maka tayammum ni gantilah daripada apa pun. Ganti daripada sama ada daripada wuduk ataupun daripada mandi junub. Maka tempatnya sama sahaja. Iaitulah pada muka dan juga tangan. Wadih? Ini masalah kalau kakinya itu bermasalah. Tak boleh kena air. Faham tak? Sama ada pada wuduk ataupun pada mandi. Maka digantikan tempat tersebut dengan tayammum. Maka tayammum juga pada muka dan tapak tangan. Pada muka dan juga tangan. Ini tak berpindah kepada kaki. Qala rahimahullah. Wa yajibu tayammumu 'anil hadathil asghari wal akbari 'inda al-'ajzi 'an isti'malil ma'i bisababi faqdihi fi hadarin aw safarin. Wa yajibu tayammum. Dan wajiblah oleh tayammum. Dan wajiblah oleh tayammum daripada anil hadathil asghar, an al-matru, an makna ganti, al-matru yani ganti daripada al-hadathi, ganti kan, astaghfirullah. Wa yajibu tayammum, dan wajiblah oleh tayammum daripada, tak perlu kata gantilah, ingat ganti berwuduk, daripada hadath asghar wal akbar, dan juga ada akbar. Ada asghar tak boleh, Mat? Dia tak ada wuduk. Tak ada wuduk. Ada asghar apa dia? Cik Sam. Jangan tanya orang lah, tanya. Sini. Ha? Apa dia?
Ustaz apa nama? Syafiq. Al-wujud ma aujaba al-wudu. Al-hadas al-asghar barang yang mewajibkan wudu. Wal akbari ma aujaba al-ghusl. Yes. Dan wajiblah oleh tayamum daripada hadas asghar dan hadas akbar bila indal ajzi, ketika lemah. Makna ketika lemah dengan makna tak mampu. Ketika lemah ataupun ketika tak mampu an isti'malil ma'i, daripada menggunakan air bisababi faqdihi fi hadarin aw safarin, dengan sebab faqdihi, ketiadaannya yang mana? Air. Ketiadaannya al-ma' fi hadarin, pada ketika hadar, atau safarin atau safar. Hadarin yakni pada ketika hadar. Hadar ni lawan bagi musafir. Pertama sekali, hadar ataupun safar ada dua pengertian yang diihtimal oleh ibarah ini. Hadarin dengan makna ketika tak musafir. Ketika apa? Tidak musafir. Tidak musafir. Apa dia? Yakni muqim ataupun mustautin. Sah? Hadar apa dia? Tak musafir. Ketika menetap di satu tempat lah. Anda, hadar. Safar, ketika bermusafir. InsyaAllah. Tiga apa? Ketika musafir. Ataupun, hadar dan juga safar, dalam ibarat fiqh menunjukkan apa? Hadar, iaitu makan yaghlibu fihi wujudil ma'. Hadar, ataupun boleh juga kita pakai hadar di sini dengan makna apa? Dengan makna tempat yang ghalib ada air. Safar ialah mahal yaghlibu fihi faqdul ma'. Safar, tempat yang ghalib tidak ada air. Da taujihul ibaratin. Al-ma'nayain lil ibarah. Mana hadar atau safar, imma dengan makna yang pertama. Hadar makna apa? Tidak bermusafir. Atau safar ketika bermusafir. Wahid. Tani, yang kedua. Hadar dengan makna apa? Tempat yang ghalib ada air. Safar, tempat yang ghalib tak ada air. Oh, ini yang diihtimal oleh makna al-ibarah. InsyaAllah. Taib. Untuk masalah tayamum. Tayamum ni ada beberapa hukum. Ada beberapa hukum. Ada ketika tayamum tersebut hukumnya ialah wajib. Dan ada ketika tayamum itu hukumnya ialah harus. Dan ada ketika tayamum itu hukumnya ialah makruh. Dan ada ketika tayamumnya itu ialah hukumnya ialah haramun ma'as sihah, apa haram bidun sihah. Tayamum bila ketika menjadi wajib? Tidak air. Ketika tak ada air. Tayamum ketika yang pertama, tayamum menjadi wajib bila? Ketika tidak ada air dan juga ketika sakit. Andai kata apa? Andai kata dia menggunakan, maka akan berlaku kerosakan pada tubuh. Al-halak min isti'malil ma'. InsyaAllah. Yang ni apa dia? Kadang-kadang tayamum itu dia wajib. Pertama, hukum dia wajib. Bila wajib? Ketika ketiadaan air dan ketika apa? Ketika sakit. InsyaAllah. Ketika sakit. Taib. Kalau kata guna juga, time kata apa?
Kalau kata guna juga time sakit, maka akan mudarat pada diri al-halak. Boleh menyebabkan kematian, maka hukumnya ialah haram. Haram berharam berwuduk. Wajib bertayamum. InsyaAllah. Jadi bila tayamum jadi wajib? Tiada air dan juga air ketika sakit. Taib. Yang kedua, sunat tak ada. Terus kepada harus. Taib. Bilakah jadi harus? Harus itu umpama apa dia? Ketiadaan air yang dijual dengan harga samanul misli. Ketiadaan air yang dijual dengan ketiadaan dengan apa? Harga apa? Yang berpatutan. Ketiadaan air yang dijual dengan harga yang berpatutan. Baik. Macam mana ni masalah ni? Yang ni harus. Masalah hantar kaya. Faham tak? Kaya sungguh. Kemudian apa? Dijual air ketika itu. Faham tak? Botol ni RM2 je. Tapi orang jual dekat RM2.90. RM2.50. Orang jual RM3. Orang jual RM4. Jadi lari daripada harga yang berpatutan di tempat tersebut. Maka hukumnya apa? Tidak wajib untuk anta bertayamum. Dan tidak wajib untuk apa? Anta bertayamum. Dan tidak wajib juga anta berwuduk. Ini anta bil khiyar. Sama ada anta nak bertayamum boleh. Ataupun anta nak beli air tersebut dan berwuduk. Cuma syarak tidak mewajibkan kerana apa? Kerana air tersebut dijual melebihi harga samanul misli. Harga yang berpatutan. Wadih surah. Yang ni apa dia? Ayat tak ada. Ayat kena beli. Baik, berapa kena beli tu? Harga berpatutan tak? Harga dia berpatutan. Wajib beli. Tak? Ni RM2. Wajib beli kerana harga berpatutan. Tapi yang ni bukanlah harga yang berpatutan. Berapa ringgit? RM3, RM4, RM5, RM6. Besar tu. Tak berpatutan di tempat tersebut. Maka ketika itu hukumnya apa? Tidak wajib untuk anda beli. Anta bil khiyar. Anta nak tayamum terus boleh. Anta nak beli pun boleh. Pasal apa tak wajib? Kerana lebih daripada harga samanul misli. Harga yang berpatutan. Wadih? Tayyib. Ya, ni banyak lagi surah. Sebab itu kata Imam Ibn Ruslan, rahmatullahi alaih, yubahu fi halin, bukan, tayammumul muhdithi aw man ajnaba, yubahu fi halin wa halin wajaba. Yani satu ketika harus. Dan satu ketika pula wajib. Yubahu fi halin wa halin wajaba. Taib. Kemudian bila juga jadi makruh? Makruh mengulang tayamum. Mengulang tayamum hukumnya apa syekhna? Hukumnya ialah makruh. Taib. Kerana apa? Kerana tayamum itu taharatun dhaifah, taharatun darurah, taharatu daruratin, taharah yang masa darurah. Dan darurah perlu ulang tak? Tak perlu ulang. Sebab tu tayamum, faham tak? Sekali je. Tak ada istilah apa? Meniga-niga. Sah? Tak ada istilah apa? Meniga-niga. Ila akhir. Tak? Kerana apa? Kerana dia tayamum taharatu darurah. Taharah yang ketika darurah. Wadah? Kalau wuduk apa hukumnya ulang? Sunat. Sunat jikalau setelah melakukan sembahyang. Kalau tak, lepas wuduk lagi. Ini tanpa diselangi solat. Hukumnya apa? Khilaf. Ada sebahagian kata apa? Haram. Wahuwa ra'i jama'ah min al-fuqaha al-syafi'iyah. Ayo. Yaqulun. Tak. Taib. Kemudiannya. Qala, ayat last sekali. Apa dia? Haram. Bila haram? Haram tu ada dua. Haram berserta sah dengan haram yang tidak sah. Haram berserta sah, iaitu tanah apa? Tanah yang dicuri. Tanah tu dia curi. Tanah rumah orang. Wadih? Haram berserta sah, itu tanah apa? Tanah yang dicuri. Taib. Haram dan tidak sah, iaitulah apa? Iaitu bertayamum dengan tidak ada sabab. Bertayamum dengan apa? Tak ada sabab. Jadi ayat ada. Dia kata sakit kepala lah. Sakit gigi lah.
Faham tak? Maka dia pun bertayamum. Apa syekhna? Maka hukumnya ialah haram kerana dipanggil at-talabbus bi ibadatin fasidatin haram. Bersepakai dengan ibadat yang rosak itu hukumnya haram. Wadih? Tak boleh. Baik. قال ويجب التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر عند العجز عن استعمال الماء بسبب فقده في حضر أو سفر. ويجب التيمم. Dan wajiblah oleh bertayamum. Syuf. Tayamum daripada apa? Hadas asghar dan akbar. Yang ni dia, mana hadas asghar, hadas akbar? Yang ni dia ni nak berwuduk. Tapi air tak ada, guna apa? Tanah. Al-akbar, dia apa? Nak mandi junub, tapi tak ada air. Maka dia pergi kepada apa? Tayamum. Tayamum di mana sini? Kalau kata hantar, bangun pagi, basah katil, basah kain. Tak nak mandi, tak ada air. Hantar pergi sungai Kelantan pun tak ada air. Yang ni apa? Datangnya Ya'juj wa Ma'juj. Minum habis semua. Taib. Anta nak buat macam mana? Anta kena bertayamum, sah? Anta nak tayamum di mana? Maluan. Itu di mana? Di badan, tu badan. Tergulung. Badan dekat tanah. Guling. Nampak? Ada satu cerita bahawasanya ada seorang sahabat radhiyallahu taala anhu melakukan seperti yang Syimi isyaratkan. Yang ni apa? Dia pun fikir, kalau gitu, kalau muka dengan tangan. Kalau begitu, dia apa? Tengah nak mandi junub tak ada air. Akhirnya dia apa? Dia berguling di tanah. Yang ni buka semua. Ya Allah, mesti ke bawah tanah. Akhirnya lepas buat tu baru beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketawa. Kata tayammum darbatan. Darbatul lil wajh, darbatul lil yadain. Nabi kata tayammum tu dua aja. Muka dengan tangan. Bas. Faham sini? Yang ini tayammum darbatan. Nabi gelak. Faham macam mana? Nampak tak? Wadih? Jadi ingat ambil tayammum daripada apa-apa tempat. Ini apa masalah nanti kita akan baca lagi bab jabirah. Bab tampalan di kaki masalah. Ni dengan apa syekhna? Dengan tayamum pada muka dan tangan. Kerana tayamum pada muka dan tangan ialah ganti. InsyaAllah. Indal ajzi, ketika tak mampu daripada menggunakan air. Tak mampu pasal apa? Bisababi faqdihi fi hadarin aw safarin. Kerana tak ada air pada hadar ataupun safar. Ketika bermukim ataupun ketika bermusafir. Ataupun pada tempat yang ghalib ada air ataupun pada tempat yang ghalib tidak ada air. Kila ala ibaratin sahih makna. Kerana hadar dan safar kadang-kadang dengan makna tersebut. Musafir dengan tak musafir. Kadang-kadang dengan makna mahal yaghlibu fi wujudil ma' dan mahal yaghlibu fi faqdil ma'. Tayyib. Kemudian walil maridi. Insya-Allah faqdihi, ketiadaan air tu kita dah hurai dah dulu. Itu ada istilah, ada haddu al-ghaus, kemudian ada haddul qurb, kemudian ada haddu al-bu'd. Dan kita akan hurai di hadapan. Kan di sini iaitu pada kata musannif rahmatullahi alaihi wa an yufattisha. Yang pasal yang mak baca tadi, iaitu hendaklah dia mencari. Insya-Allah. Jadi kalau tak ada air bukan boleh kelapak lagu tu terus. Dia kena cari dulu. Wadih? Jadi bertepatan tu kita akan hurai di sana. Hatta syarah pun dia akan hurai di wa an yufattisha. Iaitu hendaklah mencari. Insya-Allah. Tapi dah hurai dah kan Safina. Baik. Walil maridi. Baik. Ibarah walil marid. Walil marid ibarah padanya apa? Nau'un min nau'in apa? Yang ni tak ada air. Ketika apa? Ketika bermukimnya hantar di dalam pondok besi tubuh. Ataupun ketika musafirnya hantar keluar. Tak ada air. Ketika hantar duduk bermukim ni tak ada. Yang ni tayammum. Ataupun ketika hantar sedang bermusafir. Jalan. Wadih. Tak ada air. Tayammum. Faham ibarat itu? Yang ni bisababi faqdihi fi hadrin ataupun safarin. Sebab ada hantar berada di satu tempat. Hantar menetap di situ. Ataupun mana? Hantar sedang bermusafir. Kenapa ibarat macam ni? Kerana orang Arab dulu. Kalau bermusafir.
Ghalib yang apa Syekh? Tak ada ayat. Pasal padang pasir gurun Sahara. Wadih? Baik. Faham betul ibarat? Baik. Walil maridhi. Dan bagi apa? Orang sakit. Syuf. Andai kata musannif rahmatullahi alaih mengibarahkan dengan wa maradih. Niscaya boleh ataf pada apa? Faqdihi. Yani wajib at-tayammum 'anil hadath al-asghar wal akbar 'inda al-'ajz an isti'mal al-ma' bisabab maradihi. Kalau dia ibarat dengan wali maradih. Maka al-marad kata para ulama minal muhaqqiqin bahawasanya juga masuk daripada bab al-'ajz an isti'mal al-ma' ataupun masuk dalam bab faqd al-ma'. Wadih? Tayyib. Cumanya di sini dia bukan ibarat dengan wali maradhi, tapi dia ibarat dengan walil maridhi. Baik, walil maridhi ni ataf mana? Mafhum faham dah? Iaitu apa? Wajib tayammum bila syekhna? Tak ada. Ketika sakit. Ketika sakit. Walil marid dan bagi sakit. Al marid dengan makna pesakit. Orang yang sakit. Baik, yang ini nak ataf mana? Kalau dalam ta'liqat al-bayan wa ta'rif dia buat begini, ay yajibu tayammum 'ala al-hadath al-asghar wal akbar lil marid. Izan lil marid ataf di atas inda al-ajzi. Atah inda al-ajzi. Mana ay yajibu tayammum 'ala al-hadath al-asghar wal akbar lil marid. Faham al-ibarah? Ulang baik, tulis balik ibarat tu. Lil marid atah inda. Kemudian apa? Wa yajibu tayammum 'anil hadath al-asghar wal akbar. Kena bercakap agak kamu. Jadi tidak wajib tapi faham tak? Kalau apa yang uraian tadi atau tidak tempat yang wajib lain. Yang ni apa? Tak ada air. Apa dia? Mewajibkan tayammum. Sama ada tempat itu yang ghalib ada air, tiba-tiba tak ada air, ataupun tempat tu memang selalu tak ada air, maka tak ada air. Sama saja. Wadah. Apa dia? Tu masalah apa? Masalah nak ulang mayang. Tu perbahasan untuk semayang. Ini tak ada air. Memang kena tayammum. Faham tak? Sama tempat tu bawa. Ghalib ada air tahu tak ada air? Dia? Ghalib air apa? Bukan. Tengok pada orang Rasul. Ayo. Betul? Dia tu masalah iaitu buat tengah-tengah. Tengah-tengah apa dia? Yang ni apa? Sama saja. Itu dalam kasus itu saja. Kita nak kata ghalib ada ayat, yang ni yastawi fihi wujudul ma' wa adamu. Tak ada. Hak ni lagi. Kalau syarah. Kalau syarah Mishkat Tanwir dia buat ni. Walil maridhi dia buat. Dia campur dengan syarah. Ay walil maridhi an yatayammam. Yani lil marid. Khabar muqaddam. An yatayammam qadam akhar. Cuk faham. Tu bah. Lagi mudah aja tu. Tapi tak ada lah sebab dia gabungkan matan. Dia gabungkan syarah dia. Jadi walil maridhi an yatayammam. Ini apa? Mengubah akan matan dengan takdir syarah sendiri. Maka berubah i'rabnya. Ini boleh ke tak? Khilaf. Tak. Walil marid itu yang kena atas sebelum. Tapi tak dia buat. Walil marid dia buat walil istiqlal bayan. Kemudian tambah dua perkataan. An yatayammam. Dia syarah dia. Walil maridi an yatayammam. Jadi ibarat apa? Dia buat campur ibarat matan dengan syarah. Yang mana ibarat tu mengubah kedudukan i'rab matan asal. Ni boleh ke tak? Salah satu aqwal. Walil maridi an yatayammam. Kata pendapat yang tiga tu apa? Yang ni boleh mutlaqan? Tak boleh mutlaqan? Boleh jikalau apa? Matan tu dia punya. Salah satu aqwal. Kalau matan tu dia punya, ya Allah masih. Nak guna ni, guna ni. Ikut lima. Walil maridi, yani wajibu tayammum 'anil hadath al-asghari wal akbari lil marid. Dan wajiblah tayammum daripada hadath asghar dan akbar lil marid, bagi siapa dia? Orang yang sakit. Wadih? Bilakah wajibnya tayammum untuk orang sakit? Ketika ghalabatu dhanni husulil marad. Ketika ghalib pada zannya boleh penyakit
kalau berwudu. Yani la yushtarat yaqin. Tak syarat yakin. Apa dia sini? Yani ketika apa? Ghalib pada zon hasil sakit. Kalau tebing juga nak berwudu. Wadih? Yani kalau gaya nampak gaya ni, faham tak? Kalau berwuduk juga ni, nampak gaya ni boleh apa? Boleh sakit. Wadih? Maka hukumnya adalah wajib. Wa hadza ma zakarahu al-Imam Ar-Ramli fi Nihayati Al-Muhtaj. Ha? Ya Allah, zon. Tak, ketika zon. Baik. Tengok elok ah. Yani bila al-marid. Bila? Yani wajib bila mana ghalib pada zon boleh hasil apa? Kesakitan. Tambahan lagi pada dia bi ikhbari tabibin siqah. Dengan pengkhabaran tabib yang siqah pun sama juga. Wajib. Doktor kata demo tak boleh pakai air ni ha tak. Demo buat aksiden je. Ha tak doktor ni yakin dengan Allah. Ha tak. InsyaAllah hukumnya adalah haram. Tabib kata jangan pakai. Dia mau pakai nanti. Ha tak. Sia-sia je. Ha tak. Dia kata tak. Ha tak. Dia mau doktor Yahudi. Yahudi punya ciptaan. Ha tak. Habis ikut dia. Ha tak. Wadih taib. Untuk soal lazim. Fiqah yang ni apa dia? Tabib yang fiqah, tabib yang terpercaya. Tak berlawak lah. Ha tak? Tak melawak ni apa? Tak berlawak apa? Yang ni tidak berbohong. Tidak ghalib pada lidahnya apa? Berbohong. Faham tak? Cumanya kalau fiqah, syarat yang pertama fiqah apa dia? Muslim. Tabib tu apa saya kena? Muslim. InsyaAllah. Taib. Kemudiannya apa? Contoh soal azim. Ini syak. Syak. Adakah? Syak apa dia? Ha? Syak adakah penyakitnya itu dia? Mudarat tak kalau letak air? Sah? Yani syak sama ada apa? Allahumma salli boleh ke tak? Bertanya apa? Boleh ke tak berwuduk? Syak yang ni apa? Kalau dia berwuduk akan rosak dak anggota dia. Masalan. Sah? Maka ini fihi khilaf. Di sisi al-Imam Ibn Hajar, yajuzu lahu tayammum. Boleh tayammum. Syak adakah jikalau ia berwuduk juga maka akan sakit dia. Faham tak? 50-50 syak ni. 50 syak. Yang ni kalau dia berwuduk juga dia syak, adakah akan hasil mudarat bagi diri dia ataupun tidak? Yang ni syak. Maka apakah hukumnya? Yajuzu lahu tayammum inda Syekh Ibn Hajar. Boleh tayammum. Jadi bukan wajib dah. Pasal apa tak boleh kata wajib? Sebab apa? Wajib bila ghalabati zan dan min babi aula dia yakinlah. Kalau zan 75% pun dah wajib untuk bertayammum, apatah lagi kalau 100% confirm cerak dah. Faham tak? Wadih? Ha? Yang 70%. Kalau apatah lagi kalau yakin 1%. Wadih? Tapi soalan di sini ada syak. Kalau tebing juga guna air, syak adakah hasil mudarat ataupun tidak? Syekh Ibn Hajar yajuzu lahu tayammum. Harus pada tayammum. Wadih? Adapun al-Imam Ar-Ramli rahmatullahi alaih la yajuz. Imam Ramli kata tak boleh. Imam Ramli kata apa? Mesti ada ghalabati zan ataupun khabaran tabib yang fiqah. Ya, la yajuz haram. InsyaAllah. Mana? Aku tahu. Yang mana? Elak haram takut. Tak, kerana apa? Kerana apa? Mesti apa dia? Nak kata wajib dan boleh tayammum bila ketika tahakkuk ataupun zan ada apa? Ada marad. Ada penyakit. Kalau buat syak kena guna air. Ayo kena guna air. Wadih? Yang ni syak apa dia? Syak, ingat masalah elok. Syak apa dia ni? Syak jikalau menggunakan air juga, saya akan hasil tak mudarat. Syak pada hasil mudarat ataupun tidak?
Syak adakah akan menyebabkan kesakitan, menyebabkan kemudaratan kalau tebing guna air? Faham tak? Wadah. Maka sebab itulah kalau nak buat kesimpulan dia apa? Yani kalau tahakkuk ada mudarat, tahakkuk yang yakin ataupun zon, faham tak? Ada apa mudarat kalau menggunakan air, maka wajib tayammum. Kalau syak, maka khilaf. Khilaf pada apa? Ibn Hajar boleh ke wajib? Boleh. Imam Ramli tak boleh, yakni haram. Haram bertayamum. Kena pi kepada apa? Berwuduk. Tamam? Wajib duduk lah. Aywa. Nak bertayamum kena apa? Ghalabati zan. InsyaAllah. Macam mana hasil ghalabati zan? Dengan tabib. InsyaAllah. Hasil dengan tabib zan. Zan dengan khabar daripada tabib tu. Yani khabaran tabib tu fi maqam zan. Kenapa maqam zan? Kerana boleh dia salah. Ni apa? Kalam itu kalam apa? Bukan kalam yang masalah kalau yakin dengan apa? Ijma' tabib masalah. Ijma' tabib masalah. InsyaAllah واضح العبارة؟ jelas? ماشي إشكال قال وإذا كان في بدنه جراحة يضر بها الماء غسل الصحيح وتيمم عن الجريح في الوجه واليدين. ويكون التيمم وقت غسل العليل. قال وإذا كان, jadi ini masalah apa? Yang sebab Jabirah ni. Dulu saya tak kira. Safian tak ada kan? Baik. Qala wa idza kana fi badanihi, dan apabila adalah, yani kana dengan kana tammah. Wa idza kana, dan apabila adalah, yani kana tammah dengan mana wujida, dan apabila adalah fi badanihi, pada badannya, jirahatun. Jirahatun, apa dia jirahatun? Iaitulah luka. Yadurru bihal ma'. Sifat pada kata jirahah, yadurru biha al-ma'u. Yang mudaratlah biha dengannya jirahah. Al-ma'u oleh air. Yani apa? Mudarat dengannya jirahah al-ma' terkena air. Wadih? Jawab pada kata iza, ghasala sahih. Nescaya membasuhlah oleh ia syakhsun. Tadi badanihi pun badanihi apa? Syakhsun. Ataupun balik badanihi anil muhdis. Ini juga mafhum min hadasi. Ini syakhs mudah. Membasuhlah oleh syakhs as-sahiha, akan anggota yang sihat. Azan.
طيب. قال رحمه الله تعالى وإذا كان في بدنه جراحة يضر بها الماء غسل الصحيح وتيمم عن الجريح في الوجه واليدين. Jadi وتيمم عطف di atas غسل الصحيح. Dia kena buat apa? غسل الصحيح. So وتيمم عن الجريح. Dan bertayamum ia syakhsun anil jarih, daripada tempat luka, fil wajhi wal yadain, fi al wajhi wal yadain, fi tu ta'alluq pada kata tayammum. Tayammum di mana? Bukan ikut tempat sakit. Tempat sakit di kaki, tayammum pun di kaki. Da fil wajhi wal yadain, ala muka, pada muka dan juga pada tangan. Wadih? Baik, syukul ibarah. Kalaulah seorang itu pada badannya itu ada jirahatun. Jirahah makna luka. Baik. Yadurru bihal ma. Ada luka yang mana mudarat dengannya oleh air. Ni macam mana ni? Pertama, kita ada dua masalah. Yang pertama masalah apa? Jirahah yang tidak ada jabirah. Yang kedua, mas'alatul jabirah. Baik, mal farq? Yang pertama, jirahah, luka. Dan luka tersebut tidak ditampal dengan sesuatu. Luka dibiarkan luka. Tidak ditampal umpama simen. Tak letak belakang. Ini panggil apa? Jirahah biduni jabirah. Ha, tak? Tanpa letak apa Syekhna? Tanpa letak apa? Tanpa letak jabirah. Kerana apa? Kerana hukum dia berlainan nisbah wajib semayang. Qada semayang. Jabirah tu apa? Tampalan. Yang diletakkan atas tempat sakit. InsyaAllah. Izan, hunaka jiraha, hunaka jabirah. Jirahah luka. Jabirah tampalan. Wadih? Taib. Maka jirahah luka, ada jirahah luka yang ditampal atasnya jabirah. Ada jirahah yang tak ditampal. Biar lagu tu saja. Faham masalah? Ada luka yang ditampal atas luka tu biar simen dan seumpamanya. Ada luka dibiarkan begitu saja. InsyaAllah. Taib. Jadi ada tak beza antara keduanya ini? Jawapannya, perbezaannya hanyalah pada apa? Pada kewajipan qada kewajipan qada sembahyang. Syuf. Wa idza kana fi badanihi jirahatun, dan jikalau adalah pada badannya itu jirahah, ada apa? Luka. Luka tu mana? Luka yang mana kalau guna air mudarat. Yadurru bihal ma. Apa yadurru bihal ma? Yani kalau guna air mudarat. InsyaAllah. Ghasal sahih. Apa yang nak kena buat? Basuh yang sahih. Syuf. Masalan, kalau berwudu. Masalan, tangan dia yang ada luka. Tak boleh kena air. Wadih? Masalan, tangan dia. Ha, tak? Sini tak boleh kena air. Sah? Sini boleh kena air tak? Boleh kena air. InsyaAllah. Maka dia ghasal as-sahih. Basuh yang sahih. Apa yang sahih? Ha? Anggota yang sihat. Boleh anggota yang sihat? Muka dulu lah. Muka dulu. InsyaAllah. Muka dulu. Kemudian ghasal as-sahih. Nampak? Iaitu di siku ni. Kemudian apa? Wa tayammum 'anil jarih. Tayammum daripada tempat sakit. Tayammum pada sini saja ke pada muka dengan tangan? Muka dan tangan. Yakni bahawa tayammum pada muka dan tangan ganti daripada sini sampai sini. Wadah, jangan ambil debu tu butang ni saja. Sepong ngajak tu.
Faham tak? Oh, gini sajalah. Ni sakit. Tempat ni sakit. La. Apa dia? Tayamum daripada muka dan tangan. Ganti daripada tempat yang ni. Yang tak boleh kena air. Wadih? Faham masalah? Arah faham? Baik. Kemudian. Lepas tu sambung kepala. Sambung tangan kiri. Masalah. Ataupun lepas tu apa? Kepala. Kemudian kaki. Kepala boleh basuh kepala lah. Kemudian basuh kaki. Habis lah. Yang ni apa? Istilah dia apa? Istilah dia adalah dalam wudu ada apa? Ada tayammum. Wadih? Wa yakuna at-tayammum waqta ghuslil 'alil. Syuf. Bila kan nak bertayammum? Bila bertayammum? Bila sampai tempat sakit. Tempat sakit di tangan sah. Maka tak boleh kita tayammum dulu, lepas tu baru basuh muka, lepas tu basuh tangan. Tak boleh. Kerana apa? Falsafah dia. Kerana bahawasanya tayammum daripada muka dan tangan untuk dia, untuk tangan. Kalau anta buat tayammum sebelum daripada basuh muka, yakni seolah-olah anta basuh tangan yang sini sebelum basuh muka. Faham tak dia punya? Faham. Baik. Wa yakunu at-tayammum dan adalah tayammum waqta ketika ghuslil 'alil. Basuh tempat yang mana Syekh? Benda-benda ganti. Kemudian tamu ia Anil jari. Ayo. Anil matruk. Ganti. tu dengan mana maaf kemudian. Sebab kena lepas kan. Mana? Atau pada orang salah kan. Lepas tu dia kena basuh tempat yang sihat tu kan. Ayo. Kemudian lepas dia basuh tempat sihat, maka dia tayammum ganti tempat yang tak sihat yang dia tak basuh. Ayo. Jadi apa masalah dia? Wow. Boleh terima kemudian. Waw dengan summa. Yang ni ajuz. Boleh waw dengan makna summa. Ahsan. Waw dengan makna summa. Wa yakunu at-tayammum waqta ghuslil 'alil. Dan adalah tayammum tu bila? Waqta ketika membasuh al-'alil, tempat yang sakit. Waqta ghusli al-'alil, waktu basuh anggota yang sakit. Syuf al-ibara awalan. Tempat sakit betul dibasuh lagu mana? InsyaAllah fa nuqadir ba'din. Tempat itu kita hurai. Sekarang ni nak faham dia punya istilah dulu. Sorry, apa banyak cara dia dulu. Kata kira dah, game lah. Syuf, yang pertama sekali apa dia? Kita buat saya ulang. Kaifiat wuduk, tidak? Siapa nak gerak dulu. Wuduk bagi siapa ni? Sahib al-jirahah. Yang pertama apa? Berwuduk hingga sampai tempat sakit. Kemudian yang kedua apa? Tayammum ganti tempat sakit. Baik. Yang ketiga apa Syekhuna? Sambung wuduk sehingga habis. Wadih? Yani kaifiat wuduk sahibil jirahah. Yang ada sakit. Tengok dulu. Berwuduk sehingga sampai tempat sakit. Masa tempat sakit dia tangan. Okey? Sampai apa? Tangan tu. Baik. Masalan tangan apa Syekh? Tangan kanan. Baik. Di mana? Sini sahaja. Baik, bagus. Maka yang pertama sekali, orang yang sakit bahagian tangan sahaja tak boleh lah. Ada orang pergi mengajak, dia ngajak tayammum terus. Ada muka tak ada. Tangan, kepala ada, kaki ada. Macam mana?
Faham tak? Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Al-maisur benda mudah tak gugur dengan sebab ada benda hak payah. Hak mudah buat, hak mudah, hak payah tinggal ya. Ha tak? Wadih. Baik. Jadi cara nak buat macam mana? Cara dia mula-mula basuh muka. Wuduk macam biasalah. Kemudian sampai ke tempat sakit, tayamum. Tayamum ganti daripada apa, Syekh? Daripada tempat sakit. Kemudian sambung wuduk. Tangan kiri, kepala dan juga. Cumanya kena beringat, ni sambung wuduk di sini. InsyaAllah. Kena sambung. Baik. Soalan dia di sini, kita kena faham. Falsafah bila kata tayamum ganti daripada tempat sakit, iaitulah anggota tersebut. Bila sebut tayamum ganti daripada tempat sakit, yakni seolah-olah hantar basuh bahagian ni. Wadih? Tapi hantar buat di mana? Di muka dan juga tangan. Wadih? Mana tayamum pada muka dan tangan seolah-olah hantar basuh di sini. Tayyib. Maka tak boleh hantar basuh apa dia? Basuh muka. Ha? Ini masalah. Jika jirahah pada tangan. Apa dia? Tak boleh, Syekh? Tak boleh apa? Tidak boleh? Ha? Mendahulukan tayamum atas apa? Basuh muka. Pasal apa? Ha? Sebab tak boleh? Bila hantar mendahulukan tayamum walhal sakit di tangan, yakni seolah-olah apa? Seolah-olah hantar membasuh tangan sebelum daripada membasuh muka. Jadi ada tak tertib? Tak ada tertib. Maka itu tak sah. Faham Ustaz Sam? Ini masalah kita buat macam ni lah gambarannya. Ini tangan A, tangan kanan. Pada lengan tak? Pada pergelangan tangan kanan masalah. Tidak boleh mendahulukan tayamum atas basuh muka. Taib. Soalan dia sekarang ni, pergelangan saja. Sini. Taib. Sekarang ni nak tayamum dulu ke? Ataupun nak basuh sini dulu? Tayamum daripada sini betul tak? Yang ni tayamum di muka dan tangan ganti daripada sini. Faham elok? Kemudian, ataupun kita nak basuh yang tempat yang ni dulu. Mana tu? Bil khiyar. Boleh pilih. Pasal apa? Mana ada tertib pada satu anggota? Anda nak basuh kot tu boleh. Basuh kot ni boleh. Basuh kot tu boleh. Kau entahlah. Tidak. La tertiba fil udul wahid. Yakni nombor dua. Yakni boleh pilih antara antara apa? Antara tayamum ganti daripada antara apa? Boleh pilih nak dahulukan tayamum ganti pergelangan tangan atau apa? Basuh lengan hingga siku terlebih dahulu. Boleh pilih. Baik. Yang mana yang afdal? Ha? Mana yang afdal? Mana yang afdal? Ha? Nombor satu. Dahulukan tayamum. Sah? Dahulukan tayamum dulu ke? Ataupun basuh lengan dulu? Yang ni tayamum ganti daripada sini dulu ke ataupun basuh tangan sini dulu? Ha? Basuh dulu ke tayamum dulu? Fal afdal kama huna yakhudh ghasl 'an tayammum likay yuzil ma asrat turab. Kalau dalam bab jabirah, itu begitulah. Ini masalahnya apa? Tujuannya untuk apa?
Kalau yang Azim kata tu, kata tayamum dulu. Supaya apa? Kau tak kotak. Tayyib. Jawapannya adalah benar. Al-afdal. Cuma al-afdal dia. Mendahulukan tayamum. Baik, kenapa mendahulukan tayamum? Supaya air boleh menghilangkan kesan tanah. Wadih. Supaya air boleh menghilangkan kesan apa? Kesan tanah, faham tak? Jadi bila kita tayamum dulu, sini ada kesan tanah, kemudian datang air, maka air itu akan menghilangkan kesan debu tersebut. InsyaAllah. Tayyib. Soalan yang ketiga. Kita nak tayamum daripada sini dulu ke? Ataupun basuh tangan kiri dulu? Boleh ke dua-dua? Kau mana-mana je. Jawapannya mana-mana sahaja. Tetapi yang afdal dia, mendahulukan tayamum di atas apa? Tangan kiri. Kerana apa? Kerana di sini ada tayamun. Iaitu bermula dengan yang kanan. Kan sunat. Tapi boleh tak kita basuh kiri dulu? Boleh. Cuma tak dapat pahala menganan. InsyaAllah. Ni tak payah. Ni maklum. Jadi ni kaifiah apa? Wuduk sahib al-jabirah. InsyaAllah. Kalau banyak. Ni memang saya yang tayamum ni kalau anggota wuduk yang banyak yang susah. Kalau banyak. Banyak apa? Tempat. Kalau banyak, tempat berbilang. Yang ni masalah. Muka dengan tangan. Kepala ada luka. Muka ada, kepala macam mana? Satu kepala. Jauh luka kat sini. Jadi dia tak ada. Oh, dia dah. Lepas tu tadi satu kepala ada luka. Yang ni masalah. Balut. Yang ni masalah kita kata apa? Muka dan juga tangan. No? Lepas tu ke dalam Al-Umdah kata, فَإِنْ جَرِحَ عُضْوَهْ فَتَيَمُّمًا. Kalau dua anggota yang sakit, dua tayamum. Yang ni muka dengan tangan. Yang ni dua tayamum. Wadih. Tapi kalau tangan kanan satu, tangan kiri satu. Satu tayamum. Kerana anggota tu kira 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Kalau 4 sakit, ya Allah masih tayamum terus. 4 tak ada kena ayak. Bahar apa lagi? Tayamum je lah. Faham tak? Wadih? Baik. Dia ambil wuduk juga, dia dah basuh tempat yang dia contoh macam kaki sikit je. Tangan pun sikit je. Sikit apa? Depan apa luka lah. Kalau tempat sikit, luka sikit je. Kena basuh yang elok tu. Oh, itu lah. Dia juga tayamum 4 kali. 4 kali ya? 4 kali. Setiap kali sampai. Tak? Tafsir mazhab. Baiklah. Fa in jariha udhuh fa tayammuman. Kalau sakit kalau dua anggota yang luka, maka dua tayamum. Anggota tu dia 4 tu. Muka, tangan, kepala, kaki. Yang ni kalau masalah ni sini satu, sini satu. Luka. Satu tayamum ke dua tayamum? Satu tayamum. Faham tak? Kira satu anggota. Tangan pun sama. Kanan kiri kira satu anggota. Masih? Di balik tu kepala dari tangan. Ha? Sakit bagai kepala bagai tangan. Itulah orang yang gugur apa? Gugur basuhan muka. Niat di mana? Di tangan. Wadih. Dia balik tu kepala. Kepala satu tangan. Balik tu kepala. Balik tu masalah jabirah. Ni kita bicara jerah. Jerah ni orang yang luka. Kadang-kadang orang luka sini dia balut ni semua. Wadih. Terbas. Ada mandi? Baik. Kata musannif wa yakuna tayammum waqta wasdil alil. Dan adalah tayammum itu ketika membasuh tempat yang sakit. Hak ni apa dia? Yakni pada wudu. Wa yakuna tayammum waqta wasdil alil, ini pada apa? Pada wudu. Kerana pada wudu ada tertib. Adapun pada mandi, fa anta bil khiyar. Boleh pilih. Yakni nak dahulukan mandi sampai habis baru tayammum. Ataupun tayammum lepas tu baru mandi. Ataupun basuh sebahagian, tayammum, kemudian sambung basuh sebahagian. Jadi wa yakuna tayammum waqta ghusl alil ialah apa? Hadza fil wudu. Kerana dalam wudu ada tertib. Wadih? Atau dalam zubak ada yamsahu dzu jabiratin bil ma'i ma' tayammumin wa lam yu'idu in wada', kan.
ala tahatu walakin ala adu tayammum suruh je tak. Wa junuban khayruhu an yuqaddimah. Orang junub khayruhu an yuqaddimah. Al-ghusla aw yuqaddimah tayammum. Dah mandi dulu ke ataupun tayammum dulu. InsyaAllah. Junuban khayruhu an yuqaddimah al-ghusla aw yuqaddimah tayammuma wa la yatayammam muhdisun iz ghasala ali lahu thumma al-wudu'a kammala. Kalau orang muhdis hadas asghar, maka dia kena apa? Berwuduk, kemudian tayammum, kemudian sambung wuduk. Wadih? Wa la yatayammam muhdithun iz ghasala, yani ketika waktu basuh ali lahu, pakai thumma al-wudu'a kammala. Kemudian wuduk dia sambung. Wadih ni mak? InsyaAllah. Belah tu. Taib. Kata musannif, jadi tanda elok ini pada apa? Wa yakuna tayammum waqta ghusl ali, ini pada apa? Pada bab wuduk. Adapun pada bab mandi, maka boleh pilih. Yakni boleh pilih apa? Yakni tak syarat nak kena tayammum tu tunggu sampai dekat tempat sakit. Kalau di tangan, faham tak? Tangan sakit kat tangan, yakni tak perlu pun kita kena basuh muka dulu sampai dekat-dekat tangan, barulah tayammum. Kemudian apa? Bersambung, habis tayammum sambung pula basuh sampai kepala sampai ke kaki. Tak payah pun. Sebab mandi adakah mesti bawa start beratas lalu bawah-bawah? Tidak ada tertib dalam mandi junub. Ada antara ni furudul ghusli salasah. An-niyah, ta'mimul badan bil ma', at-tartib. Tak ada dah. Sebab kata para ulama badanul junub kal 'udwil wahid. Badan orang junub seperti umpama apa? Satu anggota. واضح طيب Maksudnya tidak boleh melakukan tayammum antara luka. Ha? Ha? Jika luka je pada tangan, tidak boleh melakukan tayammum antara luka. Alah, lah urai dah. Yang ni apa? Yang ni boleh tak dia mendahulukan tayammum daripada basuh muka? Boleh tak? Boleh. Boleh ke tak? Ha, Mat? Mau dulu. Baru basuh muka. Ha, basuh muka. Yang ni luka di mana? Tangan, Syekh. Oh, Ba'din? Ha? Luka di tangan. Taib. Lepas tu dia apa? Dia kena ganti dia dengan tayammum. Sah? Kemudian apa? Dia nak tayammum dulu baru basuh muka. Lepas tu baru basuh tangan, tempat yang sahih. Kemudian basuh sapu kepala, kemudian basuh kaki. Boleh ke tak? Jawapannya tak boleh. Kerana apa? Seolah-olah apa akan jadi apa ni? Seolah-olah hantar basuh tangan dulu, barulah basuh muka. Hilang tertib. Faham tak? Tapi kalau muka tu luka. Muka tu luka? Tayammum dulu ke basuh dulu? Muka dulu luka? Taib. Soalan Mat. Kalau muka dulu yang luka? Ha tak? Muka luka semua ke separuh? Semua. Semua. Tayammum dulu ke basuh dulu? Nak kena apa? Ha. Satu muka tu boleh tak? Luka. Luka. Ya, tak muka ni luka. Wadih. Taib. Macam mana nak buat? Ha? Tayammum dulu. Tayammum dulu ke? Tangan dulu. Tayammum dulu. Tayammum dulu. Kemudian apa? Basuh tangan. Wadih. Faham tak? Kalau sekerak baru basuh. Sekerak itu apa? Basuh muka dulu, barulah tayammum. Ataupun tayammum dulu, baru basuh muka. Boleh dulu. Boleh dulu. InsyaAllah. Faham betul? Betul? Baik. Jadi an yakuna tayammum waqta ghusli al-alil. Kemudiannya, adapun kalau bab junub boleh pilih mana-mana yang dia nak mulakan, betul tak? Tetapi manakah yang afdal? Kalau ikut pendapat bahs al-Imam al-Asnawi ialah mengikut apa yang disunatkan dalam bab mandi. Yang mandi mula dengan mana dulu? Kepala, depan belakang. Kemudian apa? Kanan depan. Kemudian kanan belakang. Kiri depan, kiri belakang.
Sikit dah. Masalan, kalau dia apa? Dia luka di tangan. Sah? Kalau ikut bahasan Al-Imam Al-Asnawi rahmatullahi alaih, bahawasanya dia basuh dulu kepala dia, mandi junub, sampai kepada tangan dia stop. Dia bertayamum. Kemudian habis tayamum, dia buat apa? Dia sambung balik mandian tersebut. Wadah? Ini boleh ikut susunan. Maka, kalau nak tanggung ibarat musannif pun boleh. Wa yakuna tayammum waqta ghaslil alili ay wujuban fil wudu wa manduban wa nadban fil ghusl. InsyaAllah. Taib. Sekarang ni apa? Musannif sebut bahawa waqta ghaslil alil. Tengok dulu ibarat. Adalah tayamum waktu basuh sakit. Syekh, tempat sakit tu kena basuh. Ha? Yani wa yakuna tayammum bila waqta ghaslil alil. Kita faham dah, tayamum tu bila kena tempat sakit tu. Tapi musannif barang wa yakunu tayammum, dah adalah tayamum waqta ketika basuh tempat yang sakit. Dah, tempat yang sakit basuh lah sekarang. Macam mana kita nak selesaikan ibarat musannif? Ini takdir. Fakiru mai. Ya, dia nak buat. Sekarang ni faham tak? Waktu tayamum tu bila sampai tempat sakit. Barulah kita boleh bertayamum. Sah? Kalau kata sakit di tangan, tayamum pada ketika sampai di tangan. Sekarang ni ibarat dia. Dan adalah tayamum bila ketika basuh tempat yang sakit. Ini ketika selesai basuh anggota yang sakit. Basuh juga anggota yang sakit. Basuh anggota yang sakit. Maksudnya setelah selesai tu lah. Dan sekarang ni ibarat usaha ghuslil alil, basuh tempat sakit. Sekarang ni basuh tempat sakit ke? Ya Allah, sekarang ni maksudnya apa? Dia basuh ni yang balut lah. Balut. Basuh tempat sakit. Ini bukan balut. Balut lagi. Ni bukan balut. Tadi. Ni masalah apa ni? Tak ada di bawah. Jirahah. 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 Luka. Luka ni. Ha. Lepas tu balut. Basuh kat tempat balut tu. Ha. Waqta ghuslil alil. Tu jadi jabirah pula. Syuf. Ha, macam mana nak buat dia? Bukan masalah tu. Saya sebut tadi. Ni sekarang buat jirahah. Taib. Jirahah pada luka. Sekarang ni luka, kita bahas luka saja. Adapun jabirah depan. Wadih? InsyaAllah. Taib. Pertama sekali, macam mana sebut? Jirahah. Kemudiannya, jabirah. Ada jirahah ma'a jabirah. Luka kemudian apa? Jabirah. Ada jabirah. Ada yang jirah tanpa jabirah. Apa beza di antara dua ni? Berbezaan pada masalah kewajipan qada' sembahyang. Adapun tertib susunan sama ke tak? Sama saja. Wadih? InsyaAllah. Pada tertib ni cuma ada penambahan iaitulah tempat apa dia? Tempat yang disimen tersebut. Dibalut tersebut, apakah hukum sapu tanah atas dia dan apakah hukum sapu air atas dia. Wadih? Sana sebenarnya bahag ni insya-Allah. Tapi sekarang ni macam mana? Waqta ghaslil alil, ketika basuh al-alil. Ketika basuh al-alil, tempat yang sakit. Jadi macam nak takdir? Ghasli. Ha. Bahasa sini. Temu ke? Ha. Inda ghasli al-sahih min al-udwi al-alil. Ha, macam mana? Banyak. Okey tak? Cara takdir tu. Ha? Ghasli as-sahih min al-udwi al-alil. Adalah tayamum tu bila? Daripada Ketika anggota sihat. ketika basuh anggota sihat. Ha? Sebelum- Tak, ketika basuh anggota yang sihat sebelum Ha? itu. daripada anggota yang sakit. Oh, baik. Boleh tak? Boleh lah, boleh. Boleh tak? Taib. Yang ni yakunu tayammum ni lepas ni kena padam macam ni. Bukan ruang. Yang ni apa dia? Dia kata ghasli al-alil, ketika basuh tempat yang sakit. Tempat sakit basuh ke tak?
basuh. Yani ghasli as-sahih. Ketika basuh tempat yang sihat mina al-udwi pada anggota dia yang sakit. InsyaAllah. Adunnu hadha huwa tahlil ibarah. Ha ni daripada apa? Daripada pemahaman fikiran tau. Esok-esok kalau nampak tukar. Syarah tidak takdir. Wala apa dia? Uraian apa? Wallah alam. Tapi yang ni macam ni, dia tertib dia macam ni lah. Tertib dia begini. Cumanya macam mana kita nak tahlil ibaratul musannif? Ara haza. Wallahu alam. Ghasli al-alil ketika basuh yang sakit. Setiap bila tempat sakit kena basuh, yakni basuh tempat yang sahih daripada anggota yang sakit. Jelas ibarat. Kalau dalam syarah dia kata apa? Ayajibu alaihi alla yantaqil min 'udwin 'alil hatta yukammilahu ghuslan wa tayammuma wa washa. ويكون التيمم عن الجراح لمن كان على حدث صغر وقت غسل العليل. يجب أن لا ينتقل من عضو عليل. Tidak boleh berpindah daripada anggota yang sakit hatta yukammilahu. Ini pun syarah pun. Syarah apa ni? Wajib. Kalau dalam bayan wa ta'rif dia buat begini. Wajib tidak berpindah daripada anggota yang sakit sehingga menyempurnakan dia. Nisbah basuh dan nisbah tayammum dan nisbah apa? Sapu bagi satir in wujud. Satir atau jabirah. Wadah? Kalau ada. Syuf. Tengok ibarat. Ingat masalah ni. Dan adalah tayammum tu bila? Ketika apa? Basuh tempat yang sakit. Tapi macam mana sahibul bayan wa ta'rif dia mensyarahkan ibarat ni? Ai. Ada terjemah tu lah. Wajib atasnya bahawa tidak berpindah daripada anggota yang sakit sehingga menyempurnakan anggota yang sakit tersebut nisbah basuh, nisbah tayammum dan nisbah sapu di atas satir. Kena tak? Apa maksud ibarat ni? Wa yakuna tayammum waqta ghusl al-alil. Maksudnya nak bahas apa ni? Bilakah waktu tayammum? Bila? Lepas ada basuh. Yakni ketika sampai kepada tempat tersebut, tempat sakit tersebut. Sah? Ha? Kalau begitu, itulah murad ya. Tiba-tiba datang asy-syarih, fidahullah taala, sahibul bayan ta'rif. Dia terjemah ya. Ai ni bukan tafsir pada yajib yakunu tayammum. Wajiblah atasnya bahawa tidak berpindah daripada anggota yang sakit. Yang ni masalah tangan. Tak dia berpindah kepada kepala. Sampai bila? Nak kena duduk dekat tempat sakit tu. Hatta yukammilahu. Sempurnakan pada tangan. Ghaslan. Nisbah basuh. Wa tayammuman dan nisbah basuh. Ghaslan nisbah basuh. Wa tayammuman nisbah tayammum. Wa mashan bisatir in wujud. Itu sapu jabirah yang nanti kita hurai. Kena tak hurai aku tu? Azim kena tak? Ha? Ana ulang lagi. Wa yakuna tayammum. Kalau macam mudah. Dan adalah tayammum ketika membasuh tempat sakit. Yang ni bila basuh tangan? Selepas basuh muka. Wadah? Itu waktu sampai dia. Taib, macam mana? Dia tafsir. Yakni wajib atasnya tidak berpindah daripada anggota yang sakit. Sehingga menyelesaikan anggota yang sakit, dah basuh, dah tayammum, dah sapu atas kalau ada jabirah, barulah boleh pindah pada tempat yang lain. Kena kau ibarat aku? Apa? Yang ni benda, matan di sini, entah di sana. Faham tak betul? Dia cakap datang lain, masalah lain. Faham tak? Faham tak Rahman? Syuf. Ana suruh nak abang apa? Masalah syarah. Kalau bayan wa ta'rif, memang ada iskalat. Mulahazat daripada mudarris subah. Sekarang ni pada wa yakuna tayammum. Dan adalah tayammum. Bila? Waktu dia? Ketika sampai kepada anggota yang sakit. Wadah? Sampai pada anggota yang sakit. Tamam. Tak tepi. Tiba-tiba syarah. Dia hurai lagu mana? Dia kata, wajiblah dia itu jangan berpindah daripada anggota yang sakit kepada anggota yang selepas dia. Sehinggalah dia apa? Dia basuh anggota yang
sakit tersebut. Yang ni apa? Yang sahih daripada anggota sakit tersebut. Kemudian apa? Bertayamum. Kemudian sapu kalau ada jabirah. Matan di sini, entah di sana. Faham tak? Nampak tak perbezaan? Dengan mata-mata syarah. Bas. Itulah murad nak beritahu. Yang ni apa? Kat sini bukan tempat dia. Walaupun kalam dia memang betul. Tak boleh berpindah. Daripada situ ke situ. Sampai disempurnakan. Tapi bukan nak abang macam tu. Nak abang tempat bab lain. Wadah. Dia sepatutnya tu dekat Jabirah. Ha? Hak tadi. Antara kata. Bukan. Ni pun tak faham juga. Sudahlah. Faham tak? So, ibarat je lah. Cara tafsir ibarat. Wadah. Taib. Ui, lewat dah. InsyaAllah. Wa yakunu tayammum waqta ghasli ala alid. Taib. Jadi, ingat balik. Di sana ada jirahah. Dan di sana ada jabirah. Sah? Apa beza di antara dua masalah ni? Kadang-kadang jirahah serta jabirah. Kadang-kadang jirahah sahaja. Tapi mana tempat perbezaan dia? Tempat perbezaan dia ialah qada sembahyang dan satu lagi. Taib. Kalau luka tersebut tak dibalut. Tidak. Luka tersebut apa? Tak dibalut. Adakah kita menyapukan air atasnya? Sekarang ni buat tangan. Tangan sakit. Sah? Dan tak dibalut. Apakah hukum anta meletakkan air atas dia? Perlu ke tak? Tak boleh. Tak perlu sebab apa? Kan ganti dengan Layam. tayammum. Oh, abang kat sini je. Faham tak? Rakis. Faham tak? Masalah ni tayammum, tangan sakit apa? Luka sini sampai sini. Tayyib. Maka di sini apa dia? Tempat yang luka yang tak boleh kena air dan kemudiannya apa? Ha? Tak berbalut. Kita faham apa? Tak berbalut. Tayyib. Sekarang ni wajib tak lalukan air di sini? Tak. Wajib tak lalukan air di sini? Ni dekat sini. Wajib tak? Lepas tu wajib tak? Tak wajib. Tayammum kena ada di sini. Kena lah. Macam tak ada mudarat. Wadah. Tamam. Itu untuk apa? Ha? Jirahah. Jirahah. Yang tidak ada jabirah. Tapi kalau jabirah. Ha, kalau jabirah. Jabirah masalah yang ni ada luka. Kemudian dibalut. Sah? Adakah wajib letakkan air lalu atas ni? Yang ni sapu air atas ni. Sapu air atas jabirah tersebut. Adakah wajib ataupun tidak? Punya sunat. Kau punya sunat. Nampak tak beza? Tadi apa dia? Dalam, kalau kata luka, tak perlu lalukan air. Tetapi kalau dibalut, kena nak lalukan air. Saya nak kata, ada apakah perlu? Sebab apa kita bahas lagu tu? Sebab, kalau kita letak air, mudarat tak? Tak mudarat. Kerana apa? Tempat luka tu telah ditutup. Tempat luka tu telah ditutup. Faham tak, Syekh? Boleh ke tak ni? Ha? Kalau mak kata kena sapu. Ada mak kata tak payah sapu. Ha? Di tempat balik cement. Ada mak kata boleh dengan luka air tak payah sapu. Tak, di sini yamsahu bil ma' 'ala as-satir. 'ala allazi 'ala al-jurh. Wujuban. Wa amma idza kana bit turab fayamsahu nadban. Ini salah apa jabirah. Ni boleh padam tak? Merah. InsyaAllah. Dah,
Sekarang ni apa? Kaifiat wuduk sahib al-jabirah. Yang ni apa? Sahib al-jabirah. Yang ni pertama dia berwuduk. Hingga apa? Sampai tempat sakit. InsyaAllah. Taib. Kemudian apa? Yang kedua. Yang kedua apa? Bertayammum. Bertayammum hingga apa? Bertayammum ganti dia tempat sakit. Sikit dah. Baik, yang ketiga. Apa lagi? Basuh tempat yang sahih dari apa dia? Anggota yang sakit. Baik. Kemudian yang keempat, ni tempat beza dia. Apa dia? Sapu air atas pembalut. Yang kelima, sambung wuduk. InsyaAllah. Dia sambung apa? Sambung berwuduk. Taib. Tengok Syekh. Berwuduk sampai tempat sakit, bertayamum ganti tempat sakit, basuh tempat yang sahih, kemudianlah dia bawa sapu air atas pembalut. Gitu. Sapu bawa sapu air. Ni hukumnya apa ni? Wajib. Yani ilmal hukum. Ini wajib. Bukan sunat ni. Adapun dengan tanah ketika turak, hukumnya adalah sunat. Yang ni apa makna dia? Kalau kat sini sakit dia, faham tak? Maka Allah Masya Muhammad apa dia? Mana kata ketika kita bertayamum, tayamum dari sini sampai ke sini. Yang ni sapu air atas pembalut, hukumnya adalah wajib. Adapun sapu tanah atas pembalut, pembalut mana ni? Pembalut simen yang di mana? Dekat tangan tu. Hukumnya apa Syekh? Sunnat. Kalau dia kata apa? Ai wujuban. Wa amma iza kana biturab fayamsahu nadban. Wajib. Hukumnya wajib. Cuma di antara tiga ni tiada tak wajib tertib. Antara tiga ini sunat tertib. 2, 3, 4. Pasal apa? 2, 3, 4 ni apa? Berkisarkan satu anggota. Betul tak? Yang ni apa? Bertayamum ganti tempat sakit. Yang ni tangan. Basuh tempat yang sahih daripada tangan. Kemudian sapu air atas pembalut. Juga apa? Bab tangan. Tangan ada tak tertib tak tangan di antara tangan? Tak ada tertib di antara tangan. Tak ada tertib yang ni apa? Daripada sini ke sini ataupun sini ke sini ataupun sini ke sini. Tak tertib, ikut demo lah. Sah. Maka apa? Yang ni tiga ni tidak ada kewajipan tertib. Tapi hak ni kena dulu. Hak ni kena akhir. Faham masalah? Jadi mana tempat beza dia? Beza dia ialah sapu air atas pembalut. Yang ni sekarang ni ada dua masalah. Jikalau luka tu ada di tangan. Wadih. Tengok ada tak balut atas dia. Kalau tak ada balut, maka jawapannya tak wajib. Bahkan haram melalukan air di atas tempat sakit tersebut.
Tapi kalau dibalut, maka wajib sapu air atas pembalut. Itu tempat beza dia. Hanya tempat beza pertama, kemudian nisbah wajib qada semayang. Iaitulah orang yang wuduk sahibu al-jirahah bidunil jabirah. Orang yang ada apa? Orang yang ada luka tapi tak dibalut, maka tak wajib qada mutlaqan. Adapun untuk orang wuduk sahibul jabirah, fihi tafsilun tawil. Tafsil tawil wala tu'id. Bagi dah dulu. Wasatru qadrul illati aw qadri al-istimsaki fi taharati wa in yazid an qadriha fa'aidi wa mutlaqan wa huwa biwajhin aw jadi. Itu insya-Allah pada masa-masa yang lain. Insya-Allah ni sebab wajib qada sembahyang. Yang ingat lu kalau wuduk sahibul jirahah, luka tu tak payah qada sembahyang. Yani mutlaqan. Tapi kalau yang ni fihi tafsilun tawil. Tawil. Ada tawil yani panjang. Insya-Allah faham ni? Jadi tolong jangan salah faham, fahamlah dengan sepaham-faham. Ni tempat beza dia, nombor 4 ni, buat tuan bulat kan? Ya, tempat perbezaan antara apa? Jirahah sahaja ataupun berserta dengan jabirah. Yalah takkanlah anta nak balut tapi tak ada sakit. Luka tak ada apa Syekh. Ha noh, tapi saja balut. Boleh gitu. Patah tu luka lah, faham tak? Buat teh. InsyaAllah. Baik, sekarang ni cuba kita tengok di matan. Cuba tengok di matan. Adakah kalam musannif sekarang ni jirahah, yakni jirahah sahaja ataupun jirahah berserta dengan jabirah? Cuba tengok. Mak kata jirahah sahaja. Jabirah nanti dia bahas belakang. Cuba kita tengok matan. Dan apabila dalam kat badan dia tu ada luka, yang mudarat guna air. Taib. Apa yang dia kena buat? Basuh anggota yang sahih terlebih dahulu. Kemudian bertayamum daripada tempat sakit. Pada mana? Pada muka dan tangan. Kemudian tayamum itu hendaklah pada waktu apa? Waktu basuh anggota apa? Anggota yang sakit. Ada masalah tak kalau kita kata jirahah itu jirahah sahaja dan jirahah berserta jabirah? Ada tak? Tak ada masalah. Maka sini dia jirahah, yakni sama ada apa? Jirahah sahaja ataupun jirahah berserta dengan jabirah. Sebab apa? Sebab dia bahas apa ni? Dia nak bahas kata tentang kedudukan tayamum itu hendaklah apa dia? Pada tempatnya. Jabirah pun tak. Kalau wuduk untuk sahibul jabirah pun kena pada tempat dia. Mesti pada tempat dia. Tak boleh dahulu, tak boleh kemudian. Begitu juga apa? Ketika apa? Jirahah ada apa? Luka pun mesti pada tempat dia. Maka jirahatun sini apa dia? Am. Jirahah saja ataupun jirahah berserta dengan jabirah. Sebab tu dalam syarah kata apa? Hatta yukammilahu ghaslan wa tayammuman wa mashan lisatir. Mashal lisan in wujid. In wujida. Jadi bakalan mata ni boleh pada jirahah sahaja ataupun jirahah yang dibalut di atasnya jabirah. Faham tak Ustaz Usam? Tak faham langsung? Taib tamam. Tak faham tak apa? Bil futuh. InsyaAllah. Balik nanti tengok kitab. Ingat tak pesan tak? Bukan semua benda nak suap. Ni suap lah ni. Faham tak? Ni balik buka di pondok tengok pula. Kemudian pelaga kitab. Boleh Ustaz Usam? Ha? Laga kitab tu. Ha ni nak bengong lah. Ha tak? Laga kitab gitu buat apa? Ha tak? Boleh Ustaz Usam? Jaga nak tengok kitab apa? Dia kata setuju. Esok nak dengar lah hantar bahas. Nak tengok kitab apa? Safinah ada bahas ke? Anda ada bahas ke? Ada ke? Iqna'. Ha, Sabilal Muhtadin boleh tengok. InsyaAllah. Sabilal Muhtadin. Mak boleh tengok Sabilal Muhtadin. Ada tak kitab? Tak benar. Tak kena kitab Sabilal Muhtadin. InsyaAllah. Ustaz Usam boleh tengok Sabilal Muhtadin? Tamam. Adam? Syarah Bukhari ada. Bukhari. Tak ada masalah. Sabilal Muhtadin, Ustaz Usam tengok. Kita tak kenal. Ayah. Mak tengok buku tertulak, boleh? Buya. Ada buku tak? Ada tak buku? Yakin? Tamam. Esok nak dengar apa dua orang bahas. Buya. Seorang Sabilal Muhtadin, seorang Buryah kata apa? Ada buya. Ha? Ana ada kitab dia. Mesti ada. Cari sampai jumpa. Kerana kitab tu yang paling dalam bahas. Taib. Adam, Baharu Wafi ada?
Oh, pandai dia buat dah. Baru Hafiz tak apa dalam pondok anak dah. Main ambil. InsyaAllah 3 orang. Anak menggunakan kitab Jawi untuk apa? Untuk mengkaji. Tak ada masalah. InsyaAllah kita bukan anti kitab Jawi. Kita apa? Kita menjunjung kitab Jawi kita apa dah. Kita baca dah buku ni. Syimi nak kitab apa? Syimi tak mau dah. Syimi nak tengok pengingatkan muslimin. Kata sekirah. Syimi tengok ngamat. Ha? Matlak boleh? Ada matlak tak? Tak ada. Ada tak matlak? Ada tak batu matlak nak bagi? Tamam. Nak pinjam kat batu. InsyaAllah. Bila nak tengok? Malam ni nak baca ni. Malam ni pukul 12. Tak boleh. Malam Nur Muhammad tak? Yang ni besok insyaAllah. Ha? Besok. Besok nak ada. Besok bila? Jatan. Sini. Tak ada. Kita tuntut minggu depan. Kena banyak mana? InsyaAllah. Simi nak tengok minggu ni ke minggu depan? Okey, minggu depan. Hari Sabtu betul? Sekarang hari Sabtu apa suka lupa? Tulis So Sam, minggu ni kan minggu depan? Minggu depan. Duit banyak. Tamam. Boleh Adam? Minggu sini kan minggu depan? Kita gapo dah ni. Baru Wafi. Ambil yang ni, ambil yang Mak ada boleh tulak mak. Sabila mak tu. ada. Beri tu lah ada. Besok ngaji. InsyaAllah. Mak boleh tertulak. Syimi boleh Mak. Mengata muslimin. Saya betul koyak kita tak jumpa. Faham tak? Kita apa? Mana? Duduk gambar hari. Mana? Tengok boleh tertulak. Boleh tertulak bukan mudah. InsyaAllah. Ha? Seusam dia Seusam? Sabila mutri kan nak tukar pada Buriah? Sabila mudah lagi. Baru Wafi boleh insyaAllah kan? Yang lain ni tengoklah kita itak. Dia sesuai dengan qadaran masing-masing. Tengok apa mak kita syarah Bukhari. Ha? Kita tu Sibian ada. Mana ada? Rasa Sulam Sibian ada. Kifayah tu muntas. Muntas. Tak apa. Kifayah temu tadi. Muhtadi syarah tu menerangkan Sulamul Muhtadi. Kifayatul Muhtadi. Sikit kot. Tak banyak bahas. InsyaAllah Syekh. Boleh? No? Wallahu ta'ala a'la wa alam bisawab. Wajib masuk Jabirah. Kalau ni baca lagi tak baca Ta'limul Muta'allim. Kalau baca Muta'allim baca lagi dalam 5.40, 5.50 tu baca. Dan wajib masuk Jabirah tak baca lagi. Ni besok insya-Allah. Allah Ta'ala a'lam bisawab.